temui iaitu nenek kebayan. Satu nenek ni dia bongkok tau. Dia bongkok depan aku. Lepas tu makcik aku lambai aku datang. Ikut. Sekali aku tengok atas kan, aku tengok ni makcik aku rambut panjang, baju putih, goyang kepalanya. Dia terdengar satu ketukan pintu. Benda tu dia macam aku nak dekat sampai kat sekolah tu kan. Dia pandang je aku. Lepas tu Dan bila dia terdengar tapak kaki tu, dia lagi seram lah. Tapi dia try maintain dalam selimut tu. Lepas tu dia terdengar ada someone depan katil kita orang tengah baca mantra. Okay, so cerita ni berlaku pada tahun 2020 kalau tak silap aku. Masa aku tingkatan 5, Form 5. So, masa tu malam dalam 3-4 pagi macam tu, aku tak ingat. So, macam biasa lah, kita remaja, aku ada dalam perjalanan pulang lah, hantar seorang kekasih lama. Jadi masa lepas balik tu, dalam keadaan aku lepas hantar perempuan tu balik, so aku dalam on the way balik ke rumah aku dapat rasa macam motor aku berat. Aku dah rasa lain. Mungkin cuma dalam time tu aku punya mindset, aku ngantuk lah sebab time tu memang aku penat, aku banyak kerja time tu semua. So tapi time tu memang motor aku berat lah. Cuma orang cakap apa, memang kita fikir ngantuk ni kan, tak nak fikir lain. Jadi aku tapi aku tak ada tengok side mirror lah. Orang cakap cermin sisi tu aku tak tengok. Aku cepat-cepat kira pusingan ke depan lah, sebab aku tak nak nampak apa-apa yang aku tak nak. Jadi masa aku sampai dekat flat aku parking motor semua siap-siap. Aku terus jalan. Masa aku nak naik tangga flat tu, Tiba-tiba tergerak hati aku, rasa macam aku nak tengok belakang, nak tengok dekat motor lah tiba-tiba. Sebab selalu kalau aku balik, aku terus naik. Ni tiba-tiba aku nak tengok balik dekat motor. Masa aku tengah naik 1-2 langkah, aku pandang belakang, aku nampak ada satu benda hitam bertinggi atas motor aku, rambut panjang, tunduk. Aku memang rupa aku tak nampak, tapi boleh katakan bentuk badan dia, kaki aku tak nampak, dia macam bertinggi atas motor aku. Cuma yang aku boleh explain, rambut dia panjang. So aku time tu, lepas aku tengok tu, dia macam orang cakap apa, memang kau tak terkata lah. Memang orang cakap kau nak lari ke, kau nak berzikir ke, kau nak doa, macam tak boleh buat apa dah. Memang kau terkaku. Aku punya lutut semua shaking. Cuma orang cakap apa, aku cuba naik tangga slow-slow aku naik tangga sampai aku ke rumah. Aku dah masuk ke rumah tu, aku kelang kabut sikit lah. So sampaikan benda tu ke esok harinya, aku demam and aku cerita kat family aku. So lepas tu family aku just bawa aku pergi berubat lah. Ada jumpa seorang ustaz dekat flat aku juga. Aku berubat and setelah 2 hari 3 hari macam tu, cuma dia nasihatkan aku jangan terlalu balik lewat lah. Sebab dalam keadaan sekarang, benda-benda tu suka kat kita yang remaja. So aku rasa itulah sejarah yang paling seram dalam hidup aku. So terima kasih mendengar. Bye bye. Assalamualaikum. Nama aku Ali Nadim. Umur aku 19 tahun. Aku ada satu cerita ni. Time aku form 3. Tentu kita orang kalau setiap habis solat isyak, kita orang ada baca Al-Mulk. Lepas tu semua pelajar boleh masuk ke dorm masing-masing. Time tu aku rasa ngantuk tu. Sebelum aku nak tidur tu, aku pesan kat member aku, suruh kejap aku semua. Lepas tu aku tidur kat masjid tu. Aku pun tidur dengan nyenyak time tu. Sedar tak sedar, bangun-bangun pagi, aku ada dalam dorm lah. Bangun pagi tu, nak mandi semua, aku pergilah dorm member aku.
nak cakap terima kasih sebab kerja aku semua. Member aku pun pelik sebab apa aku cakap terima kasih semua kan. Padahal diorang nak prank aku semua. Sampai sekarang aku tertanya siapa yang buat aku sampai ke dom semua. So, sinilah cerita aku. Assalamualaikum. Hai semua. Nama saya Muhammad Farhan. Umur saya 20 tahun. Pengalaman yang saya pernah lalui dan saya tak pernah nak lupa sampai sekarang. Di mana satu malam yang sangat lewat. Time tu jam menunjukkan 1 ke 2 pagi lah, tapi saya tak tahu pukul berapa. Okey, lepas tu time tu saya baru balik habis lepak-lepak macam tu lah kat kedai makan macam tu kan. Saya balik lewat. Okey, saya balik bersorangan. Saya seorang cerita ni saya seorang saja. Saya balik bawa motosikal saya. Balik, saya parking motor bawa flat. Okey, saya tekan lift, saya tekan nombor rumah saya dan saya naik. Okey, dalam kejadian dalam lift tak ada apa-apa. Cuma bila lepas saya naik, saya baru je nak buka pagar, saya ada dengar satu suara yang panggil saya. Nama saya sangat-sangat kuat. Saya tak tahu datang dari mana tapi sangat-sangat kuat kat telinga. Memang jelas. Dan saya cuba cari suara tu dan macam biasalah kan, tak ada apa-apa kan. Dan saya pun anggap benda tu baik-baik je lah. Okay. Lepas tu saya pun teruskan buka pagar. Buka, saya basuh kaki apa semua, saya baca surah apa yang patut kan. Okay, selepas saya dah baca doa apa semua, okay, saya makan. Saya makan-makan. Saya rehat dekat ruang tamu. Saya buat macam biasa, buat macam hari biasa. Dan pada hari yang sama juga, pada waktu yang sama juga, saya dengar lagi sekali suara yang memanggil-manggil Pak Ai, Pak Ai macam tu. Lepas tu saya time tu perasaan saya dah macam ada benda yang tak kena lah kan. Sebab saya balik, saya basuh kaki apa semua, saya buat benda yang patut lah kan. Sebab saya tahu saya balik lewat. Okay. Dan saya pun ada adik kecil kat rumah. Okay. Lepas tu lama kelamaan saya tidur, saya rasa benda tu tak nyenyak. Saya tidur tak nyenyak. Sebelum saya nak tidur tu, saya cuba paksa diri saya tidur dan saya tahu saya tak boleh tidur time tu. Tapi saya takut sangat dengan panggilan tu dan terbawa-bawa dekat kepala otak saya. Dan saya rasa macam saya kena paksa tidur dan saya boleh lupakan. Macam tu. Lepas tu saya mengiring ke kanan, ke kiri, menerap apa semua. Tak boleh tidur. Lalas saya buka lampu daripada dapur. Saya minum. Saya nak minum lah, saya dahaga. Lepas saya minum, saya nampak satu benda bertinggik dekat tingkap saya, dekat ruang tamu. Dan saya tak tahu benda tu apa. Sangat-sangat gelap dan besar. Saya tak tahu benda tu apa. Bila saya tutup lampu, saya buka balik, benda tu hilang. Itu pengalaman seram saya. Ni yang paling seram bagi saya lah, dekat rumah saya. Dan sampai sekarang saya takkan lupa benda tu. Selepas kejadian tu, adalah saya pergi nenek saya boleh buat berubat ni kan. Nenek saya kata memang ada benda tu. Saya yang bawa